Awani Syuhada binti Wan Amini bernobometri S6629 dari Program Sarjana Muda Teknologi Alam Sekitar. Saya telah diberi peluang untuk menyiapkan tugasan individu bagi penghayatan etika dan peradaban. Terlebih dahulu, saya ingin menjawab soalan ini berdasarkan skala 1 hingga 10 pada pendapat anda di tahap manakah perpaduan yang wujud dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia dan kenapakah anda memilih skala tersebut? Pada pendapat saya, tahap 1 hingga 10 bagi perpaduan yang wujud dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum ialah skala 6. Walaupun elemen perpaduan yang wujud di Malaysia ini kukuh, namun begitu terdapat isu dan cabaran yang perlu dihadapi. Contohnya, negara Malaysia kini menghadapi masalah politik, kegawatan ekonomi, sistem pendidikan yang berbeza dan lain-lain. Seterusnya, 3 langkah yang boleh diambil untuk mengeratkan lagi perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negara kita ialah: yang pertama, menganjurkan majlis rumah terbuka di hari perayaan. Yang kedua, mempergiat aktiviti sukarelawan dan kebajikan dalam komuniti. Dan yang ketiga, penerapan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian. Negara kita merupakan antara masyarakat yang banyak meraihkan perayaan sepanjang tahun. Antara perayaannya ialah Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Tahun Baru Raya Cina, Deepavali, Hari Natal dan lain-lain. Dengan penganjuran rumah terbuka ini, bangsa lain yang tidak mengetahui budaya dan tradisi kaum yang menyambut perayaan tersebut boleh mempelajari dan menikmati hidangan yang lazimnya dihidangkan. Pada masa yang sama, aktiviti kunjung-mengunjung semasa hari perayaan dapat mengeratkan hubungan antara jiran tetangga dan komuniti. Jelasnya, penganjuran rumah terbuka ini dapat memupuk perpaduan antara kaum menerusi perayaan yang disambut. Seterusnya, kita juga perlu mempergiatkan aktiviti sukarelawan dan kebajikan dalam masyarakat komuniti. Pada zaman dahulu lagi, masyarakat kita ni telah mempraktikkan dengan aktiviti sukarelawan dengan mengadakan gotong royong. Oleh itu, aktiviti ini perlu diteruskan lagi. Di samping itu, seperti yang kita tahu, Malaysia kini mengalami masalah kegawatan ekonomi. Oleh itu, kita tidak boleh sahaja mengharapkan bantuan atau insentif daripada kerajaan. Bagi masyarakat yang mempunyai rezeki berlebihan, seharusnya turut sama membantu melakukan aktiviti kebajikan untuk membantu mereka yang dalam kesusahan. Ibarat kata peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nilai kemanusiaan ini jika tidak diterapkan dalam setiap individu, pasti perpaduannya antara kaum tidak akan menjadi masalah kepada masyarakat kita. Oleh itu, jelaslah pernyataan dan penggiatan yang aktif dalam aktiviti sukarelawan atau kebajikan ini dapat menambah nilai perpaduan antara kaum. Seterusnya, kita masuk pada bahagian penerapan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian. Seperti yang kita tahu, negara kita terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Kaum ini merupakan kaum utama di Malaysia. Dengan itu, rakyat boleh mengaplikasikan dan berkongsi budaya kaum mereka itu sendiri dengan kaum lain dari aspek seperti pemakanan, pemakaian dan juga peradaban. Sebagai contoh yang kita boleh lihat telah pun dijalankan oleh rakyat Malaysia antaranya adalah seperti semakin ramai wanita bukan Melayu yang memakai baju tradisional orang Melayu iaitu baju kurung ke majlis maupun ke kuliah di universiti. Selain itu, makanan India seperti roti canai dan thosai juga semakin diminati oleh kaum-kaum yang lain. Seterusnya, memperkenalkan adab-adab orang Melayu kepada kaum Cina dan atau sebaliknya di antara kaum-kaum tersebut, iaitu dengan lebih jelas melalui perkongsian peradaban di hari sambutan perayaan.
Namun begitu, elemen perpaduan ini tidak akan kukuh jikalau sikap masyarakat atau komuniti ini tidak berganding bahu antara satu sama lain. Oleh itu, semua rakyat perlulah memikul tanggungjawab ini bersama-sama demi menjaga keamanan sejagat negara Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.